Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Guys, hari ni aku nak cerita hantu lagi. Korang, tapi sebelum aku nak cerita hantu ni, kalau korang nak tahu, hari ni aku buat video pada waktu pagi. Hari ni aku post pada waktu pagi lah. Pada pukul 12, bukan pada waktu pagi. Korang, sebelum aku nak cerita hantu ni, korang jangan lupa like, komen, share and subscribe. Jangan lupa like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Korang, hari ni aku nak cerita pasal rumah kayu usang hujung kampung. Dekat mana? Kalau korang nak tahu dekat mana kan, korang kena tengok video ni sampai habis. Tapi kepada siapa-siapa yang dah subscribe YouTube aku dan dah support YouTube aku, dah tengok video aku selalu, thank you so much. Aku doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang dah singgah ke channel YouTube aku pun, thank you so much. Semoga korang semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Korang, aku akan cerita sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Fizau. Sebelum ni aku selalu mengikuti kisah seram di page ini, tapi kali ini terbuka untuk berkongsi kisah kedua paling seram aku pernah alami. Sedikit pasal aku ni, aku dari sekolah rendah lagi bercita-cita jadi detektif paranormal atau hantu ni. Kalau ada cerita hantu yang berlaku kat sekolah, aku dan geng-geng aku pergi siasat. Kalau ada cerita hantu ke apa ke atau cerita seram, dia ada cerita seram atau cerita hantu yang berlaku dekat sekolah, dia dan kawan-kawan dia pergi siasat. Sebab apa dia pergi siasat? Itulah sebab dia bercita-cita dia nak jadi detektif paranormal. Dia nak jadi detektif paranormal ini, sila komen kat bawah, okey? Sejak 2016, kerana satu peristiwa paling seram berlaku, aku berhenti mencari entiti hantu ni. Sejak tu kalau kawan-kawan bercerita pasal hantu, aku senyum je lah. Malas nak menyampuk, tapi aku selalu beringat jangan cakap besar atau celupa kalau pergi tempat orang. Kenapa tahu? Jangan cakap besar, jangan cakap kasar-kasar kalau pergi tempat orang. Sebab apa kan? Ingat pesan orang-orang tua, balik sebelum maghrib, sebelum masuk rumah wajib baca surah kursi dahulu. Sampai ada keluarga dan kawan, aku penakut tapi aku buat bodoh je. Okay, jom mulakan. Cerita dia macam ni. Kisah ni berlaku pada tahun 2004. Aku darjah 6 bersama kawan rapat main petang-petang. Bersama kawan rapat dia pada waktu petang. Dia, Amir, Hanif dan Ashraf. Kawan dia nama Amir, Hanif dan Ashraf. Mula planning nak pergi tempat misteri hujung kampung. Rumah kami di pendalaman pantai timur. Hujung kampung, banyak rumah kayu. Hanif dan Amir ada dengar cerita ada sebuah rumah kayu warna ada sebuah rumah kayu usang warna putih tinggalan orang. Dikatakan warna putih tinggalan orang. Dikatakan berhantu, jiran-jiran diusik sampai ada yang berpindah. Diorang kena usik sampai diorang pun berpindah. Seperti biasa, aku menjadi kepala mengetuai kumpulan ke rumah tersebut. Waktu tu dah pukul 6.30 petang. Cuaca mendung dah berangin menaikkan bulu roma. Lepas 10 minit naik basikal, kami sampai di lokasi. Lepas 10 minit diorang naik basikal, diorang dah sampai di lokasi. Jalan masuk ke rumah itu dikeliling hutan dan pohon pokok agak lebat dan melengkung ala-ala macam terowong gitu. Dikatakan ada jiran ternampak pemilik rumah kayu putih itu tanpa kepala melambai-lambai. Aku dah makin teruja ni. Aku menaiki basikal mengendong kawanku Amir, Ashraf dan Hanif. Naik basikal masing-masing. Kami tak masuk rumah tu. Kami lalu je sepanjang jalan tu. Memang rumah tu usang tapi bagiku biasa je. Lepas kami melewati rumah itu, aku berkata, tak ada apalah kat sini, tak seram pun, kosong je. Ashraf menambah, lah tak seram pun, kata berhantu sangat. Okey, lepas diorang dah melawat ke rumah tu, dia berkata, tak ada apalah kat sini, bukan berhantu kan. Lepas tu kawan dia cakap, tak seram pun. Petua orang tua dah kata jangan cakap besar di tempat orang atau dalam hutan. Sebab apa tahu, nanti kena ganggu dengan hantu lah. Okey, kita lalu sekali lagi jalan nak ke rumah tu. Kalau tak ada apa boleh bagi kesimpulan rumah ni tak berhantu. Semua setuju ikut lalu sekali lagi. Semua pun setujulah nak lalu lagi sekali. Apa yang akan berlaku bila diorang lalu lagi sekali jalan itu? Apa akan berlaku? Korang rasa apa yang akan berlaku?
Kali kedua kami menyusuri jalan rumah usang tu. Tiba-tiba rumah yang usang tu dipandang kami menjadi sebuah rumah kayu dan baru berwarna kuning. Rumah kayu ala-ala 90-an. Dah ada dan ada sebuah kereta saga lama di situ, kereta first model Proton. Kami bingung macam menonton filem klasik 90-an. Rumah lama usang berwarna putih dengan pagar kayu yang sengit tiba-tiba menjadi sebuah rumah kayu warna kuning baru. Ada kereta saga lama dan halaman rumah yang bersih dan kemas. Sedang kayuhan kami mendekati rumah tu, nampak seorang makcik memakai telekung atau anak tudung. Itulah, bercakap kasar lagi, bercakap benda-benda yang tak elok lagi. Tengok kan, diorang dah kena ganggu dengan hantu. Semasa diorang kayu basikal, diorang ternampak seorang makcik memakai telekung atau anak tudung ala-ala makcik kampung tengah duduk bersimpul di depan rumah tu, memakai baju kurung dan berkain batik. Bayangkan rumah kayu yang ada berandar dan tangga kayu kat depan. Makcik tu pelik. Aish, budak-budak apa yang masih main-main waktu maghrib macam ni? Makcik tu macam pelik lah kan. Asal budak-budak masih main lagi? Dah waktu maghrib dah ni. Waktu macam ni sepatutnya dah balik rumah, tak main basikal dah kat sini. Dia menambah. Tapi dia berkata, mari sini makcik nak bagi kuih. Dan dah marah-marah tiba-tiba bagi kuih pula, ujarku dalam hati. Aku mengayuh laju sedikit bersama Amir yang digendang di belakang meninggalkan Hanif dan Ashraf. Dia bawa basikal laju-laju. Dia meninggal kawan dia. Dia tinggal kawan dia. Amir bertanya nak pergi mana. Aku memberi isyarat mata nak menuju ke arah makcik tu. Tiba-tiba Amir menjerit, dia dah matilah. Mati dah ni. Semakin besar mata putihku mendengar Amir menjerit. Baru teringat Hanif kata owner rumah tu dah meninggal lama. Rumah tu berhantu. Sebenarnya rumah tu berhantu, tapi diorang cakap rumah tu tak berhantu bila diorang lalu tadi. Sebenarnya berhantu. Terus aku mengayuh laju melepasi rumah itu. Diikuti rapat Hanif dan Ashraf. Tengok bulu tengkuk aku sambil mengayuh laju basikal. Sempat aku berpaling ke belakang makcik yang bertelekung tu. Tiba-tiba rambutnya jatuh mengurai panjang, diterbang dengan tiada kaki. Mata bertukar merah saga seperti mahu menerka kami, mencut seperti berlumba litar. Tiba-tiba makcik yang bertelekung tadi tu rambutnya jatuh mengurai dan dia terbang dan tiada kaki. Mata bertukar merah saga seperti mahu menerkam kami. Maksudnya hantu tu macam nak kacau diorang lah. So diorang pun lari cepat-cepat bawa basikal laju-laju. Kami yang panik dah berpeluh ditegur oleh salah seorang budak bola tu. Kenapa ni? Korang dari mana ni? Kenapa bawa basikal laju-laju? Tanya dia bermacam-macam soalan pada kami yang kelihatan kaku dah sunggul. Muka dah pucat lesi lagi. Orang tertanya-tanya. Kami menceritakan pada mereka ekspedisi kami ke rumah usang tu. Tiba-tiba budak bola tu mencelah, bukan ke owner rumah tu dah lama mati. Rumah kayu putih usang tu kan. Orang tak pergi rumah tu, nak lalu pun seram. Orang lain pun tak lalu rumah tu sebab seram, tapi diorang pergi lalu. Korang rasa kenapa diorang nak lalu jalan tu? Kenapa diorang nak pergi rumah tu? Tapi dia macam tak percaya apa yang kami cerita, lalu mengajak kami pergi sekali lagi ke rumah tu. Aku tobat dan insaf, memang taklah nak pergi. Ashraf menawarkan diri pergi dengan dia lepas 10 minit. Mereka datang balik ke padang bola. Aku, Amir dan Hanif masih lagi sugul kelu tidak berkata menunggu Ashraf dan budak bola tiba. Sampai je kami berkata, rumah tu jadi usang balik dah, siap ada kunci mangga lagi depan pintu, dah tak ada rumah kuning dah. Rumah dah jadi asal balik. Sejak dari peristiwa itu, tiada ekspedisi terjah ke lokasi bantu. Waktu petang kami bermain bola dan berbasikal. Inilah kisah kedua paling seram. Dia cakap inilah kisah kedua dia yang paling seram. Tak tahulah kalau aku dan kawan aku singgah makan kuih ke rumah tu, entah-entah dah masuk alam lain. Maaf kalau tak seram, ini kali pertama aku berkongsi pengalaman sendiri. Dia cakap maaf kalau tak seram sebab ini cerita kali pertama dia berkongsi lah.
So, tapi ni cerita kisah seram yang kedua punya. Okay, so korang, itu sahaja cerita dia. Okay, so kalau korang yang tak faham cerita dia kan, korang tak faham aku cerita lah macam mana kan, tapi korang tengok video ni sampai habis. Okay, tak apa, korang boleh search di Google Rumah Kayu Usang Hujung Kampung kalau korang nak faham dan nak tahu lebih jelas cerita dia macam mana. Sebab cerita tak jelas sangat. Okay, so korang, so sampai sini saja video baru aku. So jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kepada korang yang duduk kampung. Lepas tu kan, korang pernah pergi Rumah Kayu Usang Hujung Kampung, sila komen kat bawah. Manakala korang tinggal di kampung ni juga, lepas korang pernah pergi Rumah Kayu Usang Hujung Kampung. Okay, aku nak bagi pesanan dekat korang semua. Kepada yang lalu jalan macam jalan berhantu ke kan, lepas tu korang tak tahu jalan tu berhantu ke tak, tapi korang lalu jalan tu, lepas tu korang cakap besar, korang cakap besar lah, lepas tu korang cakap macam cakap kasar-kasar. Okay, tak boleh. Sebab apa? Nanti kena ganggu dengan hantu. Macam tadi dia cakap lah. So korang ingat pesanan aku. So aku pesan je, aku bukan paksa, aku pesan je, okay? So korang sampai sini saja video baru aku. Jangan lupa like, comment, share, subscribe guys. So bye korang. Thanks for watching. See you next time video. Esok ada video baru. Bye korang.